beliau. Saya juga ada jemput Ustaz buat kuliah dekat rumah saya. Siapa-siapa yang dekat dengan Taman Universiti kita boleh datang, tapi setakat masa ni tempat terhad, kita boleh masuk dalam 30 orang saja. InsyaAllah kalau misalnya ramai yang datang, mungkin kita cari plan lain lah. Jadi hari ini saya akan berkongsi ilmu dengan tajuk pengertian dan kewajipan. Pengertian dan kewajipan mentadabbur Al-Quran. So kalau yang belum biasa dengar apa tadabbur tu, jadi hari ini kita tahulah, kita akan faham apa dia tadabbur dan kenapa kena tadabbur. Apa jadi kalau kita tidak mentadabbur Al-Quran? Ini akan Ustaz ulaskan. Jadi saya jemput Ustaz untuk menyampai share ilmu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah memberi petunjuknya sehingga kita dapat berkumpul di sini demi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk tentang pengertian dan kewajipan mentadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah penyampaian saya akan disampaikan melalui satu kertas kerja ataupun nota yang ada bersama tuan-puan. Nota ini sebenarnya ditulis oleh seorang pensyarah daripada bahagian qiraat di Universiti Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, iaitu Dr. Ahmad Abdullah bin Al-Furaih, dan saya terjemah secara bebas. Di samping itu ada penambahan. Okey, sebab masa terhad, nota pun panjang, jadi saya tak nak buang masa, kita terus pergi pada nota kita. Pengertian tadabbur Al-Quran dan hukumnya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitabnya sebagai satu syarak dan manhaj yang lengkap untuk manusia. Mereka membaca ayat-ayatnya dan memahami maksud-maksudnya, menghayati pengajaran-pengajarannya, kemudian menyahut serta mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh kerana sebab di ataslah Allah menjadikan membaca Al-Quran itu mendapat ganjaran pahala dan menghafalnya mendapat fadilat dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Tetapi semua itu tidak terkeluar daripada lingkungan kewajipan mentadabbur. Walaupun Al-Quran bila dibaca mendapat pahala, tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Oleh kerana itu juga Nabi SAW telah menjelaskan bahawa orang pertama dicampak dalam neraka pada hari kiamat ialah pembawa ataupun penghafal Al-Quran. Bukan orang yang jauh daripada Al-Quran, tapi orang yang dekat dengan Al-Quran. Itu adalah antara orang yang pertama akan dicampak ke dalam neraka. Kerana dia menghafal disebabkan riak ataupun sum'ah. Dan juga sebab dia tidak beramal dengan ajaran Al-Quran yang dihafalnya. Dari sini kita memahami bahawa
Al-Quran diturunkan tidak lain hanyalah untuk diamalkan ajaran-ajarannya. Dan tidak ada jalan untuk beramal dengan ajaran Al-Quran melainkan dengan cara mentadabbur ayat-ayatnya, mendalami maksud-maksudnya, kemudian beramal dengannya. Firman Allah Ta'ala, sepanjang perbahasan kita ini, kita akan fokus kepada ayat ini daripada surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Boleh tak saya minta izin untuk berdiri di sana? Sebab saya tak nampak belakang. Boleh ya? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Maksudnya, kitab kami telah turunkannya kepada engkau dan umat engkau, mubarakun, untuk mereka mentadabbur ayat-ayatnya dan supaya mengambil peringatan oleh orang-orang yang berakal. Surah Sad ayat 29. Dan semua ini peringatan dapat diambil, akan terhasil tanpa perlu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetapi jika dia sampai mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran, ia menghafal ayat-ayat tersebut, maka nilainya akan bertambah, iaitu ia akan dapat mencapai kedudukan tertinggi di syurga setinggi bilangan ayat-ayat yang dihafalnya. Mana kalau dia baca dan faham, itu sudah menepati tujuan sebenar Quran diturunkan. Tapi kalau dia hafal lagi, itu sebagai tambah nilai kepada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini akan terhasil tanpa perlu menghafal ayat Al-Quran. Tetapi jika dia sampai mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran, ia menghafal ayat-ayatnya dan maka nilainya akan bertambah, iaitu ia akan mencapai kedudukan tertinggi di syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya agar membaca Al-Quran, dan baginda menyebut ajaran ganjaran pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah taib ni. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif harfun wal lam harfun. La aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Maksudnya Nabi berkata, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan 10. Dan aku tidak berkata alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Mana kalau kita baca alif lam dah dapat 30 pahala. Tapi apa sebenarnya maksud daripada hadis ini? Maksudnya ialah bukan Nabi nak supaya kita berhenti setakat membaca sahaja. Itu adalah sebagai pendorong ataupun motivasi kepada kita terus berdamping dengan Al-Quran. Sebab pertama mendapat pahala, dan yang lebih besar, lebih penting daripada itu ialah ia akan memandu kamu ke syurga. Tetapi bila tu? Bukan setakat membaca. Bila kita memahami dan mematuhi segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Seumpama kita menghantar anak kita ke sekolah tadika, apa tujuannya? Semua ibu bapa menghantar anak sebelum masuk ke universiti bermula daripada tadika, dan kita seolah wajibkan anak kita ke tadika. Sebenarnya adakah tujuan kita supaya anak kita belajar di tadika? Tak. Tujuannya jauh lebih besar daripada itu, supaya anak kita berjaya memasuki universiti dan berjaya mendapat sijil, dan akhirnya mendapat pekerjaan. Tapi untuk mendapat kelayakan memasuki universiti, untuk mendapat sijil, bagi melayakkan anak kita mendapat pekerjaan supaya hidupnya senang di dunia, prosesnya bermula di tadika. Kalau tak masuk tadika pun tak ada masalah. Ada orang terus boleh masuk sekolah rendah,
Ada orang tak masuk sekolah rendah terus ke sekolah menengah, ada. Tapi itu adalah prasyarat tahap pertama untuk sampai ke tujuan yang jauh lebih besar. Maka begitu juga Nabi menggalakkan kita membaca Al-Quran dengan memberi ganjaran setiap huruf satu pahala, sebagai motivasi, sebagai tahap yang pertama yang mesti dilalui. Sebelum kamu memahami kandungan Al-Quran, sebelum kamu mengerti apa yang diucapkan oleh Allah dalam kitabnya, maka adalah kamu kena dekat dengan Al-Quran. Macam mana nak dekat? Maka Nabi dorongkan baca Al-Quran satu huruf 10 pahala. Tapi malangnya masyarakat kita diajar daripada kecil baca Quran dapat satu pahala digandakan dengan 10 pahala. Itulah yang melekat di kepala kita sampai ke tua. Dan tidak akan majoriti yang baca Quran tak faham sampai ke tua. Sebab apa? Dia ajar daripada kecil baca Al-Quran untuk mendapat pahala. Sampai ke hari ini, orang-orang tua yang mengaji di masjid, bacalah, tanyalah apa yang dibaca, dia tak akan faham. Kalau saya tanya, apa nama burun yang Allah hantar untuk menghancurkan tentera bergajah? Apa nama burung? Ababil. Dari mana kita tahu nama burung adalah Ababil? Dari mana kita tahu? Daripada siapa yang beritahu nama burung adalah Ababil? Al-Quran. Betul ke? Subhanallah. Tuhan kata apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan ke atas tentera bergajah tayran, burung. Ababil. Ababil bukan nama burung. Ababil adalah berbondong-bondong, bukan nama burung. Dah berapa lama baca surah Al-Fil? Subhanallah. Itulah maksud tadabbur. Kenapa Ababil? Kenapa burung itu dihantar secara berbondong-bondong? Banyak gangguan. Saya harap bukan sabotan daripada jin. Subhanallah. Kenapa Allah menghantar burung itu berbondong-bondong, Ababil? Bukan nama. Apa faedah Tuhan bagi tahu nama burung? Apa faedah? Tak ada faedah Tuhan sebut nama burung. Bukan satu benda yang besar nama burung. Yang besar benda berbondong-bondong. Kenapa Allah menghantar burung secara berbondong-bondong? Kenapa? Binatang ni ada perasaan, tahu tak? Tahu tak? Ada perasaan. Bila burung tu kecil nak berdepan dengan gajah yang besar, dia rasa takut. Maka Allah nak bagi semangat, bagi kekuatan kepada burung dengan dihantar secara berbondong-bondong. Bila burung tu ramai, dia rasa satu kekuatan untuk menentang gajah yang besar. Kenapa Tuhan tak hantar harimau? Harimau boleh tak bunuh tentera bergajah dengan gajah sekali? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Kalau burung boleh kalahkan gajah, harimau lagi boleh. Kenapa tak hantar gajah? Kenapa tak hantar harimau? Singa ke? Pernah terfikir tak? Tak, sebab kita tahu Ababil nama burung. Subhanallah. Itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Allah menghantar burung supaya orang musyrikin Mekah nampak kebesaran Allah. Dengan binatang yang kecil, dengan senjata yang kecil, hanya batu yang kecil dapat mengalahkan gajah yang besar dan tentera yang ramai. Pasti di belakang burung itu ada Tuhan yang maha hebat. Supaya kita berfikir. Tapi berapa lama kita baca surah Al-Fil, kita tak tahu ataupun tersilap nama burung adalah Ababil. Betul kan? Lepas tu nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Apa nama dia? Apa nama? Kuat sikit. Zulaikha. Siapa yang bagi nama tu? Pernah tak sepanjang baca Quran, dah khatam Al-Quran, ada tak sebut nama Zulaikha dalam Al-Quran? Habis nama tu datang daripada mana?
Kemudian dia kahwinkan pula Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Siapa walinya? Subhanallah. Tuhan kata, kami nak cerita pada engkau wahai Muhammad cerita yang terbaik, iaitu kisah Nabi Yusuf. Daripada awal satu-satu surah yang cerita, Tuhan cerita kisah seorang Nabi daripada kecil sampai dewasa. Daripada Nabi Yusuf kecil sehingga dicampak oleh adik-beradiknya dalam telaga, sampai Nabi Yusuf besar dan menjadi pembesar negara. Satu-satunya surah dan satu-satunya Nabi, Allah hanya menceritakan kisahnya seorang saja dalam satu surah. Ada tak sebut Zulaikha? Tak ada. Ada tak sebut akhirnya Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha? Tak ada. Apa pengajaran dia daripada kisah Yusuf? Baca tak surah Yusuf? Bacakan. Apa pengajarannya? Ini diam ni sebab malu ke sebab Subhanallah. Penat letih Jibril menurunkan satu surah yang panjang, cerita daripada kecil sampai dewasa. Tiba-tiba kita kata Nabi Yusuf cantik, handsome. Tak ada sebut pun dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf handsome. Ada tak? Apa cantik dalam bahasa Arab? Jamilun. Cuba balik cari dalam surah Yusuf perkataan Jamilun. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak tahu. Habis yang tahu cantik tu dari mana? Subhanallah. Nampak tak? Itu baru dua surah tu, Yusuf dengan Al-Fil. Apa nama malaikat sebelah kanan kita? Apa nama? Raqib. Yang sebelah kiri? Atid. Siapa yang bagi nama tu? Hanyalah pelajar yang bijak. Pelajar yang bijak, dia tak pernah rasa bersalah. Yang sentiasa bersalah adalah ustaz. Nasib kau lah ustaz. Subhanallah. Tuhan tak pernah bagi nama malaikat sebelah kanan adalah Raqib dan malaikat sebelah kiri Atid. Apa Tuhan sebut dalam Al-Quran? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Tuhan tak kata Raqib wa Atid. Tuhan nak cerita sebelah kanan kamu ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat, dan malaikat sebelah kanan sifatnya Raqib Atid, dan malaikat sebelah kiri sifatnya Raqib Atid. Apa makna Raqib? Apa makna Raqib? Apa faedah tahu nama tak tahu makna? Raqib, Tuhan nak bagi tahu tidak ada satu ucapan pun yang kamu ucapkan malaikat sebelah ni ada raqib, ada malaikat yang sifat, bukan nama. Tuhan bukan nak bagi tahu nama. Kalau bagi tahu nama kita tak rasa apa-apa. Tapi Tuhan nak bagi tahu apa sifatnya. Raqib, sentiasa mengawas, tak pernah lalai walaupun satu saat bila kita dengar kita rasa apa? Macam ada polis kat depan, kita tengah bawa kereta laju, ada polis. Kita laju lagi tak atau perlahan? Bila tu? Bila sebab apa kita perlahan? Sebab kita nampak polis. Kalau nampak polis, kita laju juga menunjukkan apa? Kita ketua polis. Subhanallah, subhanallah. Yang Tuhan nak bagi tahu bukan nama. Raqib, tahu tak kamu, malaikat sebelah kanan ni betul-betul sentiasa mengawal 24 jam, tak pernah lalai walaupun satu saat. Cuba bayangkan kita depan ustaz. Ustaz sentiasa duduk depan kita. Macam mana? Menguap tak? Garu tak belakang? Kita buka baju tak? Itu baru ustaz. Ustaz tak kisah kita nak buat apa pun. Kalau dia cantik pun tak ada masalah. Tapi yang sebelah kita sebenar 24 jam sampai dah. Malaikat, apa sifatnya? Raqib. Dan Atid, apa makna Atid? Atid ialah sentiasa hadir. Sentiasa hadir. Bila kita dengar maksud dua ni, sifat dua, ya Allah, bagi orang yang ada hati, ada perasaan,
Dia sentiasa jaga mata, mulut, telinga. Bila dia faham mana Raqib dan Atid. Tapi kalau setakat tahu nama, apa nama malaikat sebelah kanan? Raqib. Apa nama malaikat sebelah kiri? Atid. Ada rasa takut tak? Macam member pula kan? Aku dah tahu nama sebelah aku ni Raqib. Subhanallah. Itulah mana tadabbur. Tuhan tak pernah bagi nama yang sebelah kanan, tapi kita diajar daripada kecil malaikat sebelah kanan adalah Raqib. Tak. Tuhan nak bagi tahu sifat malaikat. Okey. Boleh ha? Jadi kena tukar cara kita berfikir. Baca Quran, satu huruf dapat satu pahala, tapi kalau tak faham masuk neraka. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, bila Nabi solat malam, dan sebelum tu Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, uhibbu qurbaki, aku suka, cinta duduk sebelah engkau. Walakin uhibbu at-ta'abbad rabbi, tapi aku lebih cinta beribadat kepada Tuhanku." Nabi bagi tahu Aisyah dia nak pergi solat. Maka kata Aisyah, "Ini uhibbuka, aku pun cinta pada engkau, tapi aku lebih cinta engkau beribadat kepada Allah." Nabi pun ambil wuduk dan solat. Bila solat, kata Aisyah, Nabi terus menangis. Kemudian kata Aisyah, Nabi pun sujud. Bila sujud terus menangis sampai basah lantai tu. Lantai rumah Nabi basah disebabkan tangisan Rasulullah. Sampailah waktu subuh. Sampai waktu subuh, datang Bilal melakukan azan. Setelah melakukan azan, bila melihat mata Nabi merah, kesal menangis. Maka kata Bilal, "Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika." Allah dah ampunkan dosa engkau yang lepas dan akan datang. "Ma yubkika, apa pasal kamu menangis lagi ni?" Tak ada sebab. Kenapa nak menangis? Maka kata Rasulullah, "Lima la abki." Kenapa aku tak boleh menangis sedangkan semalam telah turun pada aku 11 ayat akhir surah Ali Imran, daripada ayat 190 sampai 200. Dan kata Nabi, "Wailun, celakalah liman qara'aha, bagi siapa yang membaca sebelah ayat ni, walam yatafakkar, dalam riwayat walam yatadabbar fiha, tapi tidak mentadabbur, tidak berfikir tentang maksud ayat ni." Nabi kata celakalah bagi siapa ni yang baca. Yang baca tapi tak tadabbur. Nabi kata wailun. Perkataan wailun ni satu benda yang berat. Biasanya Allah sebut kepada benda yang memang besar kesalahannya. Contohnya wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah kepada pengumpat dan pencela. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangkan timbangan. Yang ni Nabi kata pada siapa ni wailun? Orang yang baca Al-Quran tetapi tidak mentadabburnya. Subhanallah. Itu menunjukkan baca memang bagus, memang dituntut, tapi mentadabbur 10 kali dituntut oleh Allah. Dan kerana itulah Al-Quran diturunkan. Okey, kita pergi pada kandungan kata kerja adalah sekitar pembahasan mengenai ayat surah Sad ayat 29. Pertama, perbincangan tentang sifat Al-Quran. Yang kedua, kesan Al-Quran kepada pembacanya. Yang ketiga, hikmah daripada penurunan Al-Quran. Yang keempat, hasil daripada tadabbur Al-Quran. Yang kelima, kehidupan salafus salih, orang-orang salih yang dahulu, bagaimana mereka bersama tadabbur Al-Quran. Yang keenam, cara mendapat kemampuan untuk mentadabbur Al-Quran. Dan yang ketujuh, program untuk mendidik anak-anak supaya ingin dan mampu tadabbur Al-Quran. Yang ke-8, keseimbangan di antara menghafal dan mentadabbur. Dan yang ke-9, sifat keji bagi orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Okay, kita tengok yang pertama, sifat Al-Quran. Tuhan sebut dalam ayat surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu. Sifat pertama apa dia? Anzalnahu, kami telah turunkannya. Ayat ini bermula dengan menyifatkan kitab Allah, iaitu sumbernya dan mubalighnya. Mubaligh mana penyampainya. Perkara yang besar pasti daripada sumber yang besar lagi hebat, iaitu Tuhan. Quran satu benda yang hebat.
maka pastilah sumbernya yang hebat. Macam surat pelantikan ketua kampung, biasa datang daripada siapa? Pelantikan ketua kampung. Pegawai daerah. Surat pelantikan MB datang daripada siapa? Pegawai daerah juga. Pasti orang yang lagi tinggi, lagi hebat. Surat pelantikan PM datang daripada siapa? Agung. Maka begitulah, selagi semakin tinggi kedudukan sesuatu itu, semakin besar orang yang membawa perkara itu. Jadi Quran hebat, maka yang menghantarnya lagi hebat, iaitu Allah. Sebab tu Tuhan kata anzalna. Jadi sifat pertama Al-Quran, Allah sendiri yang turunkan. Kita kalau dapat surat daripada kawan kita, macam mana perasaan kita? Beza tak surat daripada kawan dengan surat daripada suami? Suami tak pernah hantar surat, tiba-tiba hantar surat. Lain tak perasaan? Tak ada perasaan? Ini memang ada masalah dengan suami. Kemudian dapat pula surat daripada urusan Seri Paduka Baginda, ada perasaan tak? Lain perasaannya. Subhanallah, tiba-tiba dapat surat daripada Allah, tertidur. Patut tak? Tak patut. Tuhan kata kitab ini kami yang turunkan. Siapa kami? Allah Rabbul Alamin. Subhanallah, pencipta langit dan bumi, yang bila nak lakukan sesuatu kun fayakun, tiba-tiba kita buat tak tahu je, ambil simpan. Kan? Subhanallah. Itu antara sebab hati kita keras. Sebab apa? Tidak ada rasa hormat kepada Al-Quran. Hormat Melayu apa dia? Dia beli Quran yang mahal, kemudian dia simpan tempat yang tinggi. Kalau terjatuh dia buat apa? Dia cium, lepas tu dia simpan balik, kan? Saya nak tanya, Quran dengan TV mana lebih bernilai? Quran dengan TV mana lebih bernilai? Saya tak percaya. TV pernah tak kita beli, kita simpan? Ada tak orang beli TV 48 inci 5,000, dia simpan dalam kotak? Ada? Kalau ada, nak kata apa ni? Lepas tu dia beli satu lagi, simpan lagi. Ada masalah tak? Memang ada masalah. Itu TV. Kadang-kadang TV ni banyak mudarat daripada manfaat. Kalau simpan pun orang kata tak waras. Subhanallah. Ini Quran, semuanya baik, semuanya hak. Simpan tak baca, ataupun baca tak faham. Pernah tak tengok TV tak faham, tapi tengok juga? Pernah tak? Pernah? Ni isteri siapa ni tengok tak faham ni? TV kalau tak faham, kita buat apa? Tukar channel. Tukar channel. Kita Quran, kalau tak faham surah tu, kita tukar tak surah? Nak tukar apa? Semua tak faham. Sebab tu kalau semua tak faham, kita buat apa? Subhanallah. Itulah rasa hormat kita peringkat awal pada Quran dah tak ada dah. Kalau kita rasa Tuhan yang turunkan menunjukkan sangat besar, maka pasti aku faham. Aku tak boleh biarkan aku baca ayat Allah yang Allah sendiri turunkan dalam keadaan aku tak faham. Boleh? Kemudian Allah turunkan Al-Quran. Quran dah mula, yang menurunkan ataupun sumbernya Allah, dia lagi hebat. Kemudian diturun pula pada siapa ni? Muhammad. Allah tak turun pada orang biasa, manusia yang paling hebat, manusia paling mulia, manusia paling suci, iaitu Nabi Muhammad. Menunjukkan Quran tu sangat-sangat mulia. Okey? Jadi jangan buat main-main dengan Al-Quran. Jangan baca tak faham. Tengoklah di mana-mana masjid kan. Saya biasa tengok lepas salat subuh, ramai orang yang buat tadarus Al-Quran. Bukan setakat bulan Ramadan, di bulan lain pun buat. Tapi yang buat tu siapa dia? Yang buat tu, kalau saya duduk di Bukit Jelutong, kalau saya solat subuh, adalah 2 kumpulan. Sentiasa ada, setiap pagi adalah 4-5 orang, 2 kumpulan. Setiap pagi ada. Tapi tak faham apa-apa.
kumpulan apa? Kumpulan pop. Persatuan Orang Pencen. Oh tahu ah? Ha? Subhanallah, saya bila tengok tiap-tiap hari dia baca tak faham, hati saya menangis. Kamu rasa kamu hormat pada Allah, tapi tak, sebenarnya kamu menghina Allah. Kamu baca ayat Allah tanpa faham, kamu baca lagi. Tak faham, kamu baca lagi. Sebab sampai ketua. Mana nilai Allah dalam hidup kamu? Ha? Kamu baca surat suami, kamu nak faham. Baca surat bos kamu nak faham. Kenapa? Kalau tak faham, mungkin aku tersilap. Mungkin aku langgar peraturan dan mungkin aku dibuang kerja. Aku mesti faham. Tiba-tiba baca ayat Allah, peraturan yang memandu kita ke syurga, dalam keadaan tak faham, kita biarkan sampai ketua. Sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dapat surat mahkamah, kita baca tak? Baca. Dan baca faham tak? Kalau dapat surat saman, simpan ke baca? Lepas baca kita buat apa? Apa dia? Tak bayar-bayar. Biar dia tangkap je, masuk penjara je. Quran ni kalau tak ikut, apa hukuman dia? Bukan penjara seumur hidup, bukan sabat dalam neraka. Tak ada rasa takut pun. Adakah kita dah sempurna iman kita? Adakah kita dijamin dimasuk syurga? Tak ada. Subhanallah, sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia baca satu ayat, inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan berlaku. Terus Umar jatuh sakit dan orang sahabat pergi ziarah dia di rumah dia. Sakit sebab apa? Dengar ayat Allah, azab Tuhan engkau pasti akan berlaku. Siapa Umar? Sahabat yang dijamin syurga. Bahkan Nabi kata di syurga ada syurga yang tinggi, yang di bawah itu seumpama kita di bumi melihat bintang di langit. Beza syurga yang paling tinggi dengan bawah tu. Maka Nabi kata itulah tempat Umar dan Abu Bakar. Tapi Umar bila baca Quran menangis dan sakit. Sampai sahabat pergi ziarah dia. Sebab apa sakit? Kenapa sakit? Baca Quran. Kita baca, kita sakit juga kan? Sebab apa? Biasa sakit tak? Biasa masuk hospital? Biasa kan? Sebab apa? Sebab baca surah apa ni? Subhanallah. Itu pun Umar kata apa? Kalaulah semua ahli syurga dah masuk syurga, ada seorang lagi peserta terakhir, ahli syurga terakhir belum masuk. Apa kata Umar? Aku harap itulah aku. Aku harap itulah aku. Boleh faham tak kata-kata Umar? Menunjukkan apa ni? Umar tak yakin dia akan masuk syurga. Umar tak yakin dia yang awal masuk syurga. Kalau ada seorang ahli syurga yang terakhir, Umar kata aku harap itulah aku. Tengok sikap sahabat. Walaupun dia dijamin masuk syurga, tapi masih takut. Kita tak ada jaminan baca Quran, mengantuk dan tak rasa takut. Kalau kita semua dah ahli syurga masuk, ada seorang lagi, kita kata apa? Aku rasa ini Fir'aun ni. Dan Umar kata kalau semua ahli neraka dah masuk, ada seorang lagi, Umar kata aku harap bukan aku. Takut sangat Umar. Itulah makna tadabbur. Orang beriman sentiasa takut. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang beriman, bila dia beriman, beramal soleh, solat dan bersedekah dengan ikhlas, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka sentiasa takut, risau. Takut apa ni? Takut amalan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh ha? Yang kedua, kesan Al-Quran kepada pembaca. Jadi kena faham. Sifat pertama, Allah bagi tahu Quran ni kami yang turunkan. Jangan pandang enteng, jangan pandang rendah, jangan baca tanpa memahaminya. Yang kedua, kesan Al-Quran kepada pembacanya. Apa dia? Dalam ayat tu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Apa makna mubarakun? Al-Mubarak ialah kebaikan yang sangat banyak. Maknanya kalau kita faham Al-Quran,
kita akan dapat kebaikan yang banyak. Tuhan sebut dalam surah lain, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Apakah hikmah? Hikmah itulah kata ulama fahmul Quran, memahami Al-Quran. Dan sebab itulah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Ada tak surah nama dia surah Luqman? Ada kan? Orang kita tak berapa minat surah Luqman, dia lebih minat surah Yusuf. Tahu sebab apa? Sebab dia tahu Luqman ni orang kata apa? Orang Afrika, hamba, rambut kerinting, kulit hitam, bibir tebal. Jadi dia tak berapa minat. Nabi Yusuf, tahu tak? Kata Abdullah bin Abbas, Luqman ni walaupun dia bukan hadis, tapi kata Abdullah bin Abbas, Luqman adalah rajulun habasyiyun, lelaki daripada Habsyah dan berasal daripada hamba, kulit hitam, orang miskin dan tidak berkaki, tidak berkasut. Kalau berjalan berkaki ayam, tapi kisah dia Allah rakam dalam Al-Quran. Bahkan Allah namakan salah satu surah Luqman. Apa yang Allah bagi pada Luqman? Apa yang Allah bagi pada Luqman? Apa dia? Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Hikmah. Bila Allah bagi hikmah pada seseorang, dia faqad utiya khairan katsira, dia sebenarnya dapat kebaikan yang banyak. Tengok, Luqman tak memiliki apa-apa, miskin, tapi sampai hari ini orang sebut nama dia. Siapa baca Quran mesti sebut nama Luqman. Sampai bila ni orang akan sebut nama Luqman? Sampai bila? Sampai kiamat. Kisah Luqman, bagaimana Luqman mendidik anak, Allah rakam dalam Al-Quran. Tapi berapa ramai yang baca kisah Luqman untuk panduan ketika mendidik anak? Ada tak? Masa bersalin baca surah, masa nak bersalin baca surah Maryam, masa mengandung baca surah Yusuf. Tapi masa mendidik anak, baca tak surah Luqman? Baca tak? Subhanallah. Tuhan sebut manusia yang hebat bagaimana mereka mendidik anak, tapi tak ramai bila mendidik anak berpandukan daripada surah Luqman. Itu makna kita tak tadabbur Al-Quran. Okey? Jadi mubarakun apa makna dia? Kebaikan yang banyak. Makna siapa yang tadabbur Al-Quran, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Okey, kata Ibn Atta, mubarakun ke atas orang yang mendengarnya daripada engkau, lalu ia memahami maksud-maksudnya dan akan memelihara adab-adab dan syariat-syariatnya serta pengajaran-pengajarannya oleh orang-orang yang berakal sejahtera. Maka keberkatan itu dijadikan khusus untuk orang yang mematuhi perintah Allah dan menyahut kehendaknya. Kata Al-Alusi, mubarak ialah banyak manfaat, sama ada manfaat dunia ataupun akhirat. Tengok Nabi Yusuf, bila dia beriman kepada Allah, itu mana hikmah, dia diberi hikmah. Apa yang Nabi Yusuf dapat? Apa yang Allah bagi pada Nabi Yusuf? Walaupun semua adik-beradiknya 10 orang semuanya dengki, semuanya jahat sampai tahap nak membunuh dia, tapi dia tetap sabar, dia tetap redha, dia tetap beriman kepada Allah. Walaupun isteri pembesar nak menggoda dia seorang sama seorang, cukup besar peluang untuk berzina, tapi dia tetap takut pada Allah. Itulah maknanya Yusuf diberi hikmah. Maka akhirnya apa yang Yusuf dapat? Kerajaan. Nabi Yusuf usaha tak untuk dapat kerajaan? Tak. Dia pernah tak masuk pilihan raya? Kawasan mana Nabi Yusuf bertanding? Tak ada. Tapi Allah angkat dia. Yu'ta faqad utiya khairan katsira. Bila dia beriman, Allah bagi kebaikan yang banyak. Bukan setakat akhirat, tapi dunia pun dapat. Kan? Kita bukan duduk dalam penjara dan tak pernah dicampak dalam telaga oleh adik-beradik kita. Tapi ada tak jadi menteri? Tak ada kan? Ketua kampung pun tak. Jadi berimanlah kepada Allah, maka pasti kita akan dapat khairan katsira. Itu mana mubarakun. Okey. Yang ketiga, kita ringkaskan. Yang ketiga,
Hikmah daripada penurunan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Tuan sebut, liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Tadabbur. Dabbara yudabbiru. Dabbara ni asal daripada perkataan bahasa Arab dubur. Dubur tu yang dimelayukan asalnya bahasa Arab. Waktu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi jumpa Muaz bin Jabal, kata Rasulullah, ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Wahai Muaz, aku cinta kepada engkau kerana Allah. Itu sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Kita sebut kepada saudara kita yang seagama, kita suka sayang pada dia kerana Allah. Bahkan ada seorang sahabat, dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku suka pada seseorang. Nabi kata, kamu dah bagi tahu tak? Belum. Nabi kata, pergi bagi tahu. Bagi tahu dia apa dah? Uhibbuka fillah. Itu sunnah Nabi. Kita pernah tak bagi tahu kawan-kawan kita, uhibbuka fillah? Tak pernah. I love you. Oh, biasa. Jadi sunnah Nabi, saya kata pada semua, uhibbukum fillah. Saya cinta pada kamu semua kerana Allah. Itu sunnah Nabi. Kemudian bila Rasulullah berkata, aku cinta pada kamu kerana Allah, Nabi pun bagi benda yang penting sebagai tanda cinta Nabi kepada Muaz bin Jabal. Agak-agak Nabi bagi apa? Kalau kita cinta pada isteri, kita bagi apa pada isteri? Bagi apa? Apa dia? Kau tak pernah bagi. Kita bagilah cincin, kan? Kereta ke telefon. Tapi tengok Nabi sangat cinta pada Muaz. Apa yang Nabi bagi? Ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqra'a Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, aku sayang sangat pada engkau. Oleh itu, tanda aku sayang pada, aku nak kamu sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa bersyukur pada Allah, sentiasa membaiki ibadat kamu. Maka bacalah zikir ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika fi wa husni ibadatik. Bila Nabi suruh baca ni, fi dubur. Apa makna dubur? Hujung solat. Dubur ialah makna hujung. Sebab tu ulama beza pendapat. Apa maksud hujung solat? Pendapat pertama, sebelum salam. Mana kita baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika, sebelum salam. Lepas ayat akhir, fil alami innaka hamidum majid, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu lagi pendapat, dubur solat ialah selepas salam. Boleh? Jadi dubur asal dia hujung. Tapi bila dimelayukan, jadi makna dia apa dia? Punggung, kan? Punggung. Jadi tadabbur, yadabbaru, daripada perkataan dubur. Apa kaitan dubur dengan tadabbur? Subhanallah. Dubur ialah di hujung. Maknanya, bila kamu baca satu ayat, bila sampai di hujung, cuba tengok apa maksud ayat tu. Apa perintah Allah yang ada dalam ayat tersebut? Apa larangan Allah yang ada dalam ayat tersebut? Itu makna yadabbaru. Baca satu ayat, tengok maksud dia. Baca satu ayat, tengok apa pengajarannya. Itu makna tadabbur. Daripada perkataan dubur. Dan sebab itulah kata ulama, kita baca satu ayat dan kita faham dan kita laksanakan perintah yang ada dalam ayat tersebut, lebih baik daripada kita baca 30 juzuk tapi tak faham apa-apa. Baik kita baca satu ayat. Kenapa lebih baik? Sebab itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan untuk dikhatam, bukan untuk ditaranumkan. Nak khatamlah, tapi itu bukan keutamaannya. Yang paling utama ialah liyadabbaru. Jelas dalam ayat surah Sad ini Tuhan kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turun kepada engkau mubarakun, banyak kebaikan. Macam mana nak dapat kebaikan? Liyadabbaru, dengan cara tadabbur. Tuhan tak kata liyaqra'u, kami turunkan kitab ini supaya mereka baca dan tadabbur. Tak. Kalaulah baca tu penting, Tuhan akan sebut, kami turunkan Al-Quran
kepada engkau banyak kebaikan supaya kamu baca dan tadabbur. Tuhan tak sebut baca di sini. Kenapa? Tuhan nak bagi tahu yang sangat penting, yang sangat perlu ialah kamu faham setiap ayat yang kamu baca. Sebab itulah ramai tak sahabat yang tak sempat khatam Al-Quran. Ramai tak? Ramai. Bahkan kadang-kadang kita lebih hebat daripada sahabat. Kita sampai khatam dah 10 kali, 20 kali. Ada sahabat yang tak sempat khatam Al-Quran tapi dia adalah ahli syurga. Kan? Ada sahabat yang wafat ketika Rasulullah masih hidup, mana dia belum khatam Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran belum lengkap lagi 30 juzuk, tapi dia ahli syurga. Sebab itulah yang paling penting ialah kita faham pengajaran. Saya bagi contoh analogi kan. Pelajar sekolah, dia pergi sekolah, setiap hari dia baca peraturan sekolah tu. Setiap hari dia baca. Tapi tetap dia datang lewat balik awal. Pagi besok dia baca lagi. Tapi dia datang lewat juga balik awal. Kemudian tak masuk kelas. Minggu depan dia baca lagi peraturan. Ada seorang lagi pelajar, dia tak baca langsung peraturan, tapi dia dengar cikgu cakap peraturan sekolah datang awal. Dia pun datang awal. Yang mana yang akan selamat? Yang baca peraturan tapi tak ikut, ataupun yang tak baca tapi tahu itu peraturan dia ikut? Yang mana lebih selamat? Subhanallah, subhanallah. Itulah sahabat. Sebab itulah kata Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah turun satu ayat ataupun 10 ayat melainkan Nabi kumpul semua kami para sahabat dan Nabi huraikan 10 ayat tersebut, maksudnya dan pengajarannya, apa perintahnya, apa larangannya, dan kami betul-betul laksanakan semua perintah yang ada dalam 10 ayat, barulah Nabi ajar 10 ayat yang lain. Selagi tak aman, Nabi tak ajar ayat yang baru. Jelas tujuan Al-Quran diturunkan untuk difahami dan diamalkan. Boleh? Jadi perlu pada satu ajakan paradigma. Selama ni kita baca nak pahala, baca nak khatam, kena ubah cara tu, kena ubah. Sebab itulah Nabi, asalnya Nabi seorang, yang beriman Nabi seorang, betul tak? Tapi bagaimana Nabi boleh mengubah masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, tanah Arab, semuanya beriman kepada Allah dan semuanya melaksanakan perintah Allah? Adakah dengan cara mengajar membaca Al-Quran? Tak. Berubah 23 tahun. Tapi masyarakat kita baca Quran dah berapa lama dah? Berapa lama? Bukan 23 tahun. Berapa tahun dah merdeka? Buat pula majlis tilawah kan, bukan main. Duit dah habis banyak dah. Tapi masyarakat berubah tak? Tak. Sebab salah konsep tentang Al-Quran. Okey, boleh ha? Dan ingat, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita baca Quran tak faham? Kenapa anak kita baca Quran tak faham? Dia belajar matematik faham, belajar sains faham, belajar geografi faham, sampai dapat semuanya keputusan cemerlang, tapi bila baca Quran satu pun tak faham. Kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kata Al-Hasan, tadabbur ayat-ayat Allah ialah perenggan yang ketiga, ialah mengikutinya. Jelas tak? Al-Hasan seorang ulama ahli tafsir, dia kata tadabbur Al-Quran ikut. Lagi jelas. Kalau orang tanya apa tadabbur Al-Quran, ikut perintah Allah dalam Al-Quran. Boleh tak kita ikut kalau tak faham? Tak boleh. Maka sebab itu kata ulama, tadabbur Al-Quran adalah wajib ke atas setiap Muslim. Ketika Allah menurunkan kitabnya kepada hambanya, dia ingin setiap hambanya menjadikan Al-Quran ini sebagai dastur dan manhaj yang memandu mereka sepanjang kehidupan mereka di dunia dan sebagai rujukan dalam apa saja masalah kehidupan duniawi dan ukhrawi. Semua itu tidak akan berlaku melainkan dengan cara mentadabbur ayat-ayatnya dan memahami ibarat-ibaratnya. Oleh kerana itu Allah menyebut dengan jelas tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu liyadabbaru ayatihi. Boleh? Contoh, saya nak bagi contoh. Kita selalu baca 3 kul. Antaranya surah An-Nas kan? Apa makna Al-Khannas? Ini bukan surah yang jarang kita baca. Selalu kita baca daripada kecil sampailah ketua. Kan? Min syarril waswasil khannas. Apa makna Al-Khannas?
Okey, tak apalah. Semua takut riak kan? Okey. Kata Ibnu Atiyah, saya lompat-lompat sebab masa tak panjang. Kata Ibnu Atiyah, dan zahir ayat ini menunjukkan tadabbur itu adalah sebab kepada turunnya Al-Quran. Orang tanya, kenapa Quran diturunkan? Untuk tadabbur. Kenapa Quran diturunkan? Untuk ditadabbur. Apa makna tadabbur? Faham dan amalkan. Rasulullah adalah contoh terunggul dalam memahami tujuan Al-Quran diturunkan. Ini terbukti dengan baginda adalah orang yang paling memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Sehingga kan akhlak baginda disamakan dengan Al-Quran dan Al-Quran disamakan dengan akhlak baginda. Betul tak? Bila orang tanya Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Aisyah jawab apa? Mudah je, simple je. Nak kenal akhlak Nabi, nak tahu akhlak Nabi, tengok Quran. Sebiji sama. Salih tak tumpah. Nak faham Al-Quran, tengok akhlak Nabi. Kalau baca Quran, tengok akhlak Nabi, sama. Tengok akhlak Nabi, tengok pula Al-Quran, sama. Begitu. Sebab tu ulama mengatakan, di zaman Rasulullah, Al-Quran tak ada dicetak. Betul tak? Tak ada. Al-Quran tak ada yang terjemah, tak ada. Tapi yang hebatnya pada Al-Quran di zaman Rasulullah berjalan dan berada di mana-mana. Al-Quran di zaman Rasulullah ada di pasar, ada dalam masjid, ada di luar masjid, ada bersama kanak-kanak, ada bersama ketika berurusan dengan orang kafir. Subhanallah. Tapi sekarang Al-Quran terlalu banyak dicetak, terjemah banyak, tapi Quran susah nak cari. Akhlak Al-Quran susah nak cari. Quran senang dicari, sehingga melimpah di masjid. Betul tak? Pergilah mana-mana masjid, cuba tengok di rak masjid tu banyak tak Quran. Dan kalau kita perasan, cuba cek, cuba tanda dengan marker. Balik ni tanda dengan marker, kemudian tengok setahun akan datang, Quran tu berubah tak tempat tu. Cuba tengok mana-mana masjid. Betul tak? Quran sebagai perhiasan. Ya Allah, satu penghinaan. TV baik dibeli, ditengok sampai rosak. Telefon diguna sampai habis kredit kan. Kereta diguna sampai rosak. Tapi Quran disimpan sampai berdebu. Suci dalam. Oh, tahu ayat tu kan? Bukankah itu satu penghinaan? Kita dapat surat daripada yang di-Pertua Agong, kita simpan. Itu penghinaan. Seolah apa yang nak bagi tahu tidak ada nilai dalam hidup kita. Betul tak? Dan saya nak nasihatkan, jangan bagi Quran. Kalau nak dapat pahala sedekah jariah, jangan bagi Quran. Kenapa? Kadang-kadang pahala tu bukan jariah, tapi akan jadi dosa. Dosa sebab apa? Membazir. Sangat banyak Quran-Quran di masjid, surah-surah tak disentuh, berdebu. Itu satu pembaziran. Maka lebih baik kita buat seminar macam ni, gunakan duit tu buat seminar macam ni, bagaimana cara nak faham Quran yang dah terlalu banyak sangat, dan terjemahan pun melimpah-limpahkan. Tapi masalah yang besar ialah orang tak faham Al-Quran. Okey. Kata Imam Shinkiti, muka surat 3 lagi ya. Kita ada berapa minit lagi? Tajuk besar ni tapi masa singkat. Sepatut seminar ni buat 3 hari kan? Tak betul. Quran turun ambil masa 23 tahun, kita buat seminar 1 jam setengah. Tapi tak apalah, sebagai mukaddimah dia, mukaddimah. Kata Imam Shinkiti, adapun tadabbur ayat Al-Quran adalah tujuan penurunan Al-Quran itu telah ditunjukkan dalam ayat-ayat yang lain. Antaranya ayat yang menggalakkan supaya mentadabbur Al-Quran dan mencela mereka yang tidak mentadabbur. Allah mencela siapa ni? Orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalwa. Cuba tadabbur maksud ayat ni. Cuba tadabbur apa yang Allah nak sampaikan. Setelah diterangkan yang demikian, ayat Al-Quran dah jelas, hukum Al-Quran jelas, maka Tuhan tanya, maka apakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami
serta memikirkan isi kandungan Al-Quran. Kenapa tak faham lagi? Quran dah jelas, dah terang. Kenapa kamu tak faham? Ataupun telah ada di atas hati-hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Subhanallah. Kamu dah baca 20 tahun, dah khatam 23 kali, kenapa tak faham-faham lagi ni? Hati kamu ada kunci kan? Itu je. Jadi dalam ayat ini kata ulama Allah nak beritahu sikap manusia dengan Al-Quran ada dua jenis sahaja. Satu, orang yang baca, faham dan amalkan. Satu lagi, orang yang mungkin tak baca, ataupun baca tapi tak faham, ataupun faham tapi tak amalkan. Maka Allah kata golongan ini hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Kita kalau anak kita tak pandai menulis, kita kata apa? Tak cerdik. Nak marah sangat, kita kata benak. Baru tak pandai menulis. Ajar matematik dah 10 orang guru tuition. Tak pandai-pandai lagi. Kita kata apa ni? Benak kan? Anak siapa lah? Pada anak dia. Itu tak pandai matematik, kita kata benak. Ini tak faham Quran. Berapa kali benak? Tak masuk kat sini kan? Tak masuk kat sini. Kalau tak faham Quran, tak ada masalah. Bahkan Nabi buta huruf. Orang yang paling mulia buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai membaca, tapi dialah yang paling mulia. Kenapa? Dia faham Al-Quran. Okey. Yang keempat, hasil tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Bila kita baca, mesti ada hasil. Tengok TV, tengok drama, ada hasil tak? Cakap betul. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kenapa tengok? Ini lagi masalah. Dah tak ada, tengok juga. Yang Quran, ada hasil tak baca? Ada kan? Contohnya cerita Tanah Kubur. Apa pengajaran dia? Tak tengok juga? Alhamdulillah. Dah pencet dah tengok semua drama Korea apa? Dah pencet dah? Maknanya, okey, Quran, drama tak tengok, filem tak tengok. Habis buat apa? Dia berapa surah dah tadabbur? Tak juga. Ini lagi masalahnya. Semua tak? TV saya tak tengok dah Ustaz. Kenapa? Mata pun tak nampak dah. Subhanallah. Macam Puan Nurhana cakap tadi kan, masa dia muda, dia banyak baca novel kan. Ada hasil tak? Ada. Kita rasa macam, ya Allah, kadang-kadang sebab menangis kan. Betul tak? Kadang-kadang tengok drama, tengok filem Hindustan kan, hero kena belasah. Sedih tak? Ada perasaan. Betul tak? Kita kata silap ni pengarah ni, sepatut taklah kena belasah teruk macam tu, kan dia hero. Siap bagi komen tu kan. Maka takkanlah baca ayat Allah tak ada kesan. Mustahil. Baca kata-kata manusia ada kesan, tengok drama ada kesan, tiba-tiba baca kata-kata Allah, pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin, tak ada kesan. Mustahil. Kalau tak ada kesan, mana hati kamu terkunci. Dan lebih parah pada, ada kesan, start je Bismillahirrahmanirrahim, tertidur. Itu lagi hebat tu. Tertidur. Hasil tadabbur Al-Quran apa dia? Sesungguhnya Allah telah menjelaskan hikmah yang besar daripada penurunan Al-Quran, iaitu semata-mata untuk ditadabburkan ayatnya oleh orang-orang yang beriman. Mereka menganggap apa saja terkandung dalam Al-Quran daripada ayat-ayat akan menghasilkan zikra. Tengok orang beriman, bila dia baca, mindset apa dah? Mesti ada sesuatu Allah nak bagi tu, mesti ada kebaikan, mesti ada pengajaran. Sebab Allah tak pernah cakap benda yang sia-sia. Manusia cakap kadang-kadang merepek kan. Kita dengar juga. Kadang-kadang kawan kita tu tak ada apa pengajaran, tapi dengar juga. Bersembah juga 10 minit, setengah jam. Sedia kita mendengar. Walaupun kita tahu kamu ni cakap apa sebenarnya kamu nak cakap, tapi dengar juga. Maha suci Allah daripada bercakap benda yang sia-sia. Jadi mindset bila kita baca Quran, pasti ada kebaikan. Maka tengoklah di hujung ayat apa pengajarannya. Maka hasil daripada tadabbur Al-Quran ialah tazakkur. Apa dia tazakkur? Liyatazakkaru. Dalam satu ayat Tuhan sebut jelas, cara nak dapat mubarakun liyadabbaru. Hasilnya apa dah? Tazakkur, liyatazakkara. Tazakkur apa dah? Peringatan. Bila baca dapat peringatan.
iaitu peringatan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Oleh kerana itulah disebut selepas tadabbur ialah tazakkur, iaitu hasil daripada tadabbur. Pasti ada. Manakala al-albab, tapi siapa yang tadabbur dan akhirnya mendapat tazakkur? Siapa? Tuhan bataskan hanya kepada ulul albab. Siapa ulul albab? Al-albab perkataan jamak kepada lub, yang bererti akal, yang bersih daripada segala pengaruh-pengaruh luar yang tidak baik. Jadi orang yang berakal ialah orang yang waras, yang kenal Tuhannya. Bila dia baca, dia tahu pasti ada kebaikan, maka dia mencari pengajarannya. Maknanya siapa yang baca Quran dan tak faham dan tak tadabbur, dia tidak apa? Tidak ulul albab. Kalau tidak ulul albab, pastilah dia Ahmad Albab. Sebab itulah ada seorang sahabat, bila turun Al-Quran, Tuhan sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Tengok bagaimana sahabat tadabbur. Bila turun ayat ni dan hujung ayat, Tuhan kata apa? Antahbata a'malukum. Kalau kamu tinggikan suara lebih sikit je daripada suara Rasulullah, sia-sia segala amalan kamu. Puasa kamu, solat kamu, walaupun 50 tahun, sia-sia. Kenapa? Apa jenayahnya? Tinggikan suara sedikit je daripada suara Rasulullah. Kenapa tu? Sebab tidak beradab, tidak menghormati Rasulullah. Jadi sahabat ni tadabbur. Dia rasa ayat tu turun pada dia. Lalu dia balik, dia menangis kat rumah. Sehingga Rasulullah tertanya-tanya, mana sahabat ni? Aku tak nampak. Maka kata seorang sahabat lagi, dia kata, aku tahu di mana sahabat ni. Bila sahabat ni pergi tengok di rumah, dan bila ditanya, kenapa kamu tak datang ke masjid? Nabi mencari kamu. Maka kata sahabat ni, semalam telah turun ayat tu kepada aku. Dan aku adalah orang yang suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Dan Nabi, Tuhan kata apa di hujung ayat? Sia-sialah amalan kamu. Aku adalah ahli neraka. Aku sedih. Maka bila diberitahu pada Rasulullah, kata Rasulullah, kamu beritahu pada sahabat ni, ayat ni bukan turun kepadanya. Dia adalah ahli syurga. Subhanallah. Tengok sahabat ni, bila turun ayat, dia rasa turun pada dia. Walaupun bukan dia. Bukan dia, sebab suara dia memang suara semula jadi lebih tinggi, garau. Apa? Garau. Garang sikit suara dia, nada sikit. Memang semula jadi, tapi dia rasa ayat itu turun pada dia. Itulah tadabbur. Tapi kita bila baca ayat Quran Bani Israel, kita kata apa? Jahat Bani Israel ni, bila nak berubah? Kan? Kita jarang rasa ayat itu tuju pada kita. Bahkan kita baca wailun likulli humazatil lumazah. Ada faham? Celakalah kepada siapa tu? Pengumpat. Baru je wailun likulli humazatil lumazah. Tengok orang gemuk, gemuknya mesti makan banyak ni. Baru je baca wailun. Wailun tu kena pada siapa tu? Kena pada dia. Betul-betul kena pada dia, tapi tak rasa. Sahabat berbeza. Ayat tu bukan turun padanya, tapi dia rasa turun padanya. Itu mana tadabbur. Okey, yang kelima, perihal salafus salih dalam mentadabbur Al-Quran. Ada masa 10.45 kan? 15 minit lagi. 10 minit bagi soal jawab kan? Kalau ada. Okey, perihal salafus salih dalam mentadabbur Al-Quran. Bagaimana keadaan orang-orang yang soleh bila membaca Al-Quran? Ada rasa tak? Ada hasil tak? Salafus salih bersama tadabbur berbagai-bagai keadaan dan cerita. Antaranya apa yang diriwayatkan daripada Masruq bahawa ia telah berkata, seorang lelaki dan penduduk Mekah telah berkata padaku, ini tempat saudaramu, iaitu yang bernama Tamimi Ad-Dari. Aku telah melihatnya pada satu malam ataupun waktu hampir subuh, bahawa dia asyik membaca satu ayat daripada Al-Quran, lalu dia rukuk, sujud dan menangis. Apa ayatnya? Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Tengok bagaimana salafus salih boleh ulang satu ayat daripada malam sampai ke subuh. Sebab apa? Sebab dia tadabbur.
Maksud dia, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan. Jadi Tuhan nak tanya, adakah patut orang yang buat dosa, yang buat maksiat, dia rasa aman je, selamat je, seolah mereka tu sama dengan orang beriman? Patut tak? Tak patut. Tak mungkin sama. Siapa yang buat dosa, hukumannya tak sama dengan orang beriman. Jadi bila Tamim Ad-Dari baca ayat ni, dia rasa ayat tu kena pada dia. Aku buat dosa, macam mana boleh aku rasa aman sebagaimana orang yang beriman? Jadi dia ulang ayat sama sampai ke subuh. Kita pernah tak baca ayat sampai ke subuh? Tak pernah kan? Ini waktu malam, waktu tidur. Kita tengah hari pun tak lama baca Quran. Paling lama berapa minit? Kalau siang hari, berapa lama? Paling lama ada sejam. Itu setiap hari ke sekali seminggu? Okey. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pastilah aku membaca satu surah pada satu malam yang aku tadabbur ayatnya dan aku berfikir tentang pengajarannya, lebih aku suka daripada aku membaca kesemua Al-Quran. Tengok, siapa ni? Abdullah bin Abbas, yang Nabi doa kepadanya masa kecil. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarlah kepada Abdullah bin Abbas kefahaman agama yang mendalam dan ajarlah kepadanya ilmu tafsir. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Aku baca satu ayat satu malam dan aku faham apa perintah Allah, apa larangan, lebih baik daripada aku baca satu Quran 30 juzuk tapi tak faham. Apa? Jadi kena tukar cara kita berfikir. Khususnya bila masuk bulan Ramadan, kita lebih fokus kepada apa? Khatam ke tadabbur? Khatam. Sehingga kita sampai target kita khatam setiap kali Ramadan, mesti khatam. Tapi yang tak sampai ialah yang Allah nak, iaitu faham ayatnya. Boleh Ada orang kata, Ustaz, kalau saya nak asyik tadabbur, bila nak khatam? Tengok siapa yang suruh khatam ni. Ada tak satu ayat daripada Quran ataupun hadis sahih yang perintah kita khatam Al-Quran? Ada tak? Ada. Kalau ada, cuba sebut surah apa, ayat apa? Tak ada. Tapi banyak tak ayat yang memerintah kita tadabbur? Banyak. Terlalu banyak sehingga Allah mengatakan orang yang tak tadabbur hatinya terkunci. Okey. Satu saya nak sebut yang tak saya masuk kat sini. Ada seorang ulama besar nama dia Fudail bin Iyad. Anak dia bernama Ali. Ali ni seorang ulama juga. Bila bapa dia jadi imam, bapa dia pastikan dia tak akan baca ayat berkenaan dengan azab. Kenapa? Anak dia tak boleh dengar ayat Al-Quran tentang azab. Kalau dengar, dia akan menangis sampai tahap pingsan. Jadi bila bapaknya Fudail nak jadi imam, dia pastikan ada tak Ali kat belakang. Kalau ada, dia pastikan dia tak akan baca ayat tentang azab. Kenapa? Kalau baca akan menangis dan mengganggu. Jadi satu ketika dia terlepas pandang, dia tak perasan ada anaknya Ali. Maka dia pun baca ayat tentang azab neraka. Maka mulalah mendengar tangisan anaknya. Kemudian jatuh pingsan, kemudian mati terus dalam solat. Sebab apa? Tadabbur. Ada kesan tak? Ada. Kita tengok polis pun terkejutkan. Tarik tali pinggang walaupun dah pakai. Ini dengar ayat Allah tak terkejut, mana boleh? Pingsan dan mati. Kisah ni masyhur. Ali bin Fudail bin Iyad mati dalam solat kerana tadabbur ayat tentang azab neraka. Okey, kaedah untuk cara tadabbur, mentadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran adalah anugerah Allah kepada siapa saja yang menyebutkan dirinya dengan Al-Quran dan menumpukan usaha dengan dan kesungguhan untuk memahaminya. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah ulang, maksud dia apa dah? Kami sesungguhnya telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi lizikri. Cuba tengok ayat ni. Tuhan kata yassarna, kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Lizikri. Tuhan tak kata lil qiraah. Tuhan tak kata lil tilawah. Tuhan tak sebut kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Sebab bukan itu tujuan Quran diturunkan. Tapi kami mudahkan lizikri. Apa makna lizikri? Untuk kamu ambil pengajaran. Kami mudahkan.
Sebab itulah masalah siapa yang mengatakan Al-Quran susah difahami. Bercanggah dengan ayat ni. Tuhan kata kami mudahkan, tiba-tiba kamu kata susah. Tak. Berapa ramai kita dengar secara orang yang bukan Islam, bila baca terjemahan dia boleh beriman kepada Allah. Ada tak? Ramai. Terlalu ramai. Hanya baca satu ayat, dua ayat, dia boleh merasai kebesaran Allah. Sebab itulah ayat Quran dinamakan ayat. Apa makna ayat dalam bahasa Arab? Ayat dalam bahasa Arab ialah alamat, tanda. Tanda apa ni? Bila kita baca ayat Allah, kita rasa ini tanda, ia adalah daripada Allah, bukan daripada kata-kata manusia. Maka kita pun hasilnya, setiap ayat dibaca, kita rasa betapa besar, betapa hebatnya Allah. Dan Allah kata apa? Kami mudahkan. Tiba-tiba ada kata ustaz, siapa yang tak tahu bahasa Arab tak boleh baca Quran, tak boleh baca, tak boleh belajar harfiah, tak boleh belajar tadabbur. Inilah jarum-jarum musuh. Inilah tipu daya syaitan nak jauhkan kita daripada Al-Quran. Berapa ramai yang baru je kenal Nabi Muhammad, bila dibaca satu ayat terus faham dan terus beriman. Bukan tak terus beriman, tapi mereka terus menyebarkan dakwah. Dan kita baca ayat pasal jin tadi kan, agak-agak jin dengan kita, siapa lebih cerdik? Kita lah, sebab kita masuk universiti. Jin mana masuk universiti? Kita SPM dapat 9A kan, semua A+. Jin mana ada SPM? Tapi apa Tuhan cerita dalam Quran tentang jin? Sekali dengar aja, apa berlaku? Terus beriman. Dan selepas beriman, apa berlaku? Tengok kesan orang tadabbur. Mesti ada. Lepas dengar terus beriman. Kenapa aku tak nak beriman? Ia adalah daripada Allah. Allah pencipta aku, Allah penjaga aku, Allah pemberi rezeki. Kenapa aku tak nak beriman kepadanya? Dan bila dia rasa dia beriman, dia wajib kongsikan dengan orang lain. Sebab ini adalah benar, ini adalah baik. Kita berapa banyak kita dapat ilmu tapi kita tak kongsikan. Sebab tu ada seorang pendakwah Jepun, bila datang ke Malaysia, dia kata apa? Kamu ni memang zalim. Kami buat alat-alat peralatan untuk kehidupan dunia, untuk kemudahan hidup dunia, kami kongsi dengan kamu. Kipas, lampu, kereta, aircon, semua banyak daripada Jepun. Kami import dan kami kongsi dengan kamu. Kereta yang kami buat tu hanya menghantar kamu destinasi dunia, tapi kami kongsi. Sedangkan kamu ada satu benda yang lebih mahal daripada yang kami miliki, dan yang kamu miliki itu boleh membawa ke destinasi syurga, tapi kamu tak kongsi. Sehingga nenek moyang kami mati dalam keadaan kafir, mereka akan dakwa kamu. Betul tak? Kita ambil barang daripada Jepun. Kebaikan Jepun kita kongsi, tapi kebaikan kita yang jauh lebih bernilai kita tak kongsi, kita tak sampaikan pada jiran, pada sahabat. Kadang-kadang jiran kita orang kafir, kadang-kadang sahabat kita sepejabat orang bukan Islam, sepatah pun kita tak cakap pasal Islam. Sebab apa? Sebab kita tak tadabbur. Kita tak tadabbur surah jin tadi. Jin bila dengar sekali terus beriman dan terus sebarkan. Okey, sebab masa dah cukup, saya nak tutup dengan yang last sekali ya. Nombor 9, muka surat 6. Poin yang terakhir ya. Lepas ni boleh baca sendiri nota ni. Sifat tercela bagi mereka yang tidak mentadabbur Al-Quran. Banyak nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang mencela mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, ataupun memahaminya tapi tidak beramal dengannya. Antaranya pertama, Allah menyamakan manusia dengan binatang ternak ataupun lebih teruk daripadanya bagi mereka yang tidak menggunakan akal, mata dan telinga untuk memahami ayat-ayat Allah dan kebesarannya. Antaranya ialah ayat ni salah taib ni. Ayat ni bermula daripada tengah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na, daripada tengah dia terbaliklah. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Maksud dia, sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia. Mana yang mengisi neraka jahanam dua jenis makhluk sahaja, jin dan manusia. Dan ramai tak? Ramai. Mana lebih ramai yang masuk neraka dengan syurga? Mana lebih ramai?
Neraka lah. Ini Tuhan kata ramai kan. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, daripada 1000 orang 999 akan masuk neraka, dan seorang je daripada 1000 akan masuk syurga. Cuba kira, kalau orang taman kita ada 1000, seorang masuk syurga, siapa dia? Jangan perasan pula akulah tu. Sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahanam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai. Apa sebab mereka masuk neraka? Apa sebab? Bukan tak lalu SPM ni, bukan sebab miskin, tak. Sebab mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Tuhan tak kata sebab mereka tak baca, tak. Sebab mereka tak memahami ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak mahu melihat kebenaran, bukti kebesaran Allah, dan mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar ajaran-ajaran dan nasihat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Tuhan tak kata binatang buas. Siapa lebih ganas? Binatang buas ke binatang ternak? Buas. Tapi kenapa Tuhan buat contoh orang yang tak faham Quran sama seperti lembu? Lembu binatang ternak. Yang lebih ganas binatang buas, tapi yang lebih cerdik anjing dengan lembu. Siapa lebih cerdik? Apa bukti? Apa bukti anjing lebih cerdik? Boleh diajar. Siapa cakap? Siapa cakap anjing boleh diajar? Quran kan? Ayat berapa? Kan tak ada boleh tu. Subhanallah. Anjing Tuhan kata, tu'allimunahun, kamu ajar anjing tersebut untuk memburu. Bila dia tangkap binatang, dia gigit tapi dia tak makan, maka kamu boleh makan binatang itu yang digigit oleh anjing. Tapi syaratnya anjing mana ni? Yang kamu ajar. Makna ada binatang boleh diajar. Subhanallah. Apa dia? Yang kita nak kutuk tu lah. Binatang apa yang boleh diajar? Yang kita benci sangat tu, sampai macam berlaku kiamat kan. Anjing boleh diajar. Lembu boleh diajar tak? Boleh tak kita ajar lembu untuk memburu? 10 tahun tak makanlah kita, ya. Sebab tu Tuhan kata orang yang tak faham Quran sama dengan binatang ternak, bukan sama dengan anjing. Anjing yang kita pandang hina tu, dia masih boleh diajar dan boleh memberi faedah pada kita. Apa dia? Tuhan jadikan ada binatang yang halal tapi susah nak dimakan. Kenapa? Dia hidup di hutan, kadang-kadang di puncak bukit seperti rusa dan kancil. Kita nak makan, nak tangkap susah. Maka Tuhan jadikan anjing membantu kita untuk tangkap. Dan Tuhan jadikan pula anjing boleh diajar. Jadi kalau anjing boleh diajar, ada pula manusia tak boleh diajar, siapa lebih teruk? Saya tak cakap. Sebab itulah yang menemani, yang menjaga Ashabul Kahfi dalam kuasa pada anjing. Yang memburu Ashabul Kahfi dan nak bunuh Ashabul Kahfi siapa dia? Anjing ke manusia? Makna apa tu? Manusia lebih hina daripada anjing. Ada ketika manusia lebih hina daripada anjing. Anjing menemani Ashabul Kahfi dalam gua, menunjukkan dia cinta pada orang beriman. Tapi ada manusia nak mengejar dan nak membunuh Ashabul Kahfi. Ketika itu manusia lebih hina daripada anjing. Boleh? Kita terkejut orang sentuh anjing kan? Terkejut. Kita tengok setiap hari drama, ada tak orang berpeluk yang bukan mahram? Ada? Yang berpeluk tu, yang bukan mahram, mazhab Syafi'i saja ke 4 mazhab? 4 mazhab kan? Yang sentuh anjing ni mazhab Syafi'i ke 4 mazhab? Mana lebih keras? Yang sentuh bukan mahram kan? Tapi bila kita tengok drama, ada tak terkejut? Terus kita tutup TV. Ada? Yang tu je lah haram. Tak terkejut. Bukan setakat tak terkejut, tengok pula sampai habis siri, 100 siri. Okey je. Subhanallah. Apa sifat tu? Hipokrit kan? Berpura-pura. Yang tu terang-terang haram, tengok pula. Ajak pula anak. Kemudian pergi tengok wayang lagi, bayar pula tu. Nak tengok apa? Orang yang sentuh bukan mahram.
Yang kawan ni kita kutuk habis-habis. Yang kita bayar pula nak tengok orang yang sentuh bukan mahram. Berlaku tak? Berlaku. Jadi kalau nak marah orang sentuh anjing, jangan tengok lagi orang yang sentuh bukan mahram. Sebab itu lagi jelas haramnya. Jangan bersalah dengan sepupu, jangan bersalah dengan adik ipar, jangan bersalah dengan abang ipar. Sebab itu 4 mazhab kata haram. Okey? Saya rasa cukup setakat ni ya. Jadi kesimpulannya ialah mulai hari ini kita tukar mindset kita. Daripada sebelum ni baca Quran nak dapat pahala, baca Quran nak khatam, baca Quran nak taranum, buang. Nyahkan daripada hidup kita, buat anjakan paradigma. Mulai hari ini aku baca Quran mesti aku faham. Sebab itu adalah perintah Allah, liyadabbaru ayati. Baca je satu ayat, tengok apa maksud dia. Kalau kita surah Quraisy dinamakan Quraisy sebab apa? Ada perkataan Quraisy. Surah Al-Fil dinamakan Al-Fil sebab ada perkataan Al-Fil. Surah Al-Ma'un dinamakan Al-Ma'un sebab ada perkataan Al-Ma'un. Tapi ada satu surah yang namanya tidak ada perkataan dalam ayat surah tersebut. Surah apa tu? Al-Ikhlas. Kenapa surah Ikhlas? Tak ada perkataan Ikhlas, tiba-tiba dinamakan Ikhlas. Kenapa semua diam? Subhanallah. Kenapa? Surah Baqarah ada cerita Baqarah. Surah Ali Imran ada cerita Ali Imran. Tiba-tiba surah Ikhlas. Tak ada kaitan dengan perkataan Ikhlas. Tiba-tiba nama surah Al-Ikhlas. Sepatut nama surah apa dah? Macam kita bagilah surah Qul Huwallah lah. Kan? Surah surah Alam Tarakai kan? Kita bagi nama sendiri. Subhanallah, Tuhan nak beritahu ikhlas ialah cerita dalam surah Qul Huwallah ialah cerita pasal apa? Tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Maka tauhid itulah ikhlas. Tauhid itulah ikhlas. Bila kamu mentauhidkan Allah dalam semua amalan kamu, dalam semua gerak kerja kamu, maka kamu telah mengikhlaskan diri kepada Allah. Dan sebaliknya, bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kita tak mentauhidkan Allah. Kita buat kerana orang, kita buat kerana nafsu, kita tak mentauhidkan Allah. Bila tak mentauhidkan Allah, bermakna kita tidak ikhlas. Boleh? Okey, boleh ha? InsyaAllah. Saya harap apa yang kita kongsi hari ini membawa kebaikan dan kita sampaikan kepada orang lain. Janganlah kita lebih teruk daripada jin. Jin bila dengar, dia sampaikan. Kalau kita tak pandai cakap, sebarkan nota ni. Biar orang faham kerana apa Quran diturunkan, apa mana tadabbur. Sebarkan. Ha? Okey, sekarang saya buka pada soalan. Ha? Ada soalan tak? Kalau boleh bagi soalan yang saya boleh jawab. Ha? Ya. Kalau yang kita tak faham, dia tak ayat. Dia tak ayat. Macam ayat kelas yang huruf-huruf muqatta'ah, dia panggil huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim nun, kan banyak pendapat. Ada sehinggakan ada seorang ustaz, dia mengajar di satu surau, dia kata nama Nabi Muhammad ada 385 nama. Antara nama Muhammad apa dia? Semua permulaan surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Yasin nama Muhammad, Taha nama Muhammad, tapi semua tidak ada dalil. Pendapat yang paling kuat, kenapa sebahagian surah dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang terputus dan tidak ada makna, hamim nun kan, alif lam mim. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan memang dia tidak ada makna. Habis kalau tak ada makna, kenapa Allah turunkan? Allah tak akan buat benda yang sia-sia. Tak ada faedahnya. Tak ada makna tapi ada faedah. Apa faedah? Allah nak bagi isyarat pada orang musyrikin Mekah yang mendakwa Al-Quran datang daripada Muhammad. Muhammad yang mereka Al-Quran. Maka Allah nak buktikan Quran ni daripada bahasa kamu. Apa dalil? Alif huruf bahasa Arab, mim huruf bahasa Arab, lam huruf bahasa Arab, nun huruf bahasa Arab. Kalau betul huruf ni, Quran ni daripada Muhammad dan dia bahasa Arab, bahasa kamu,
bawa datang satu surah yang seperti Al-Quran. Jadi salah satu hikmat mengikut pendapat yang paling kuat, Alif Lam Mim, Nun, Ha Mim, semua tu tidak ada makna tapi ada tujuannya, iaitu Allah nak cabar orang musyrikin Mekah. Tunjukkan bukti kamu boleh cipta seperti satu surah dalam Al-Quran. Kamu pasti boleh sebab kamu berbangsa Arab dan bahasa kamu sama dengan bahasa Arab. Apa bukti? Alif Lam Mim, Nun, Ha Mim. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tak faham, itu jangan risau. Tak perlu faham. Sebab apa? Nabi pun tak faham. Jangan lebih pula pada Nabi. Tu fikir Alif Lam Mim, A tu Allah, Lam tu tak tahu, Mim Muhammad. Tak payah. Banyak lagi ayat yang boleh faham, kita tak faham. Tapi yang tak sepatut kita faham, kita dah fikirkan. Okey, soalan seterusnya. Benarkah ada orang berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran bersama terjemahan kerana dikhawatiri terpesong maknanya? Sekiranya begitu, adakah kita tidak boleh baca terjemahan langsung kalau tidak dengan berguru? Okey. Ada pendapat mengatakan tidak boleh baca Quran bersama terjemahan. Sebab apa? Takut terpesong makna. Subhanallah. Subhanallah. Apa Tuhan cakap tadi dalam surah Al-Qamar? Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Pasti Tuhan guna harful taukid tegas. Pasti sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran. Kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Lizikri, untuk diambil pengajaran. Fahal min muddakir. Tuhan tanya, tak ada ke orang nak ambil pengajaran ni? Sebab kami dah mudahkan. Dan Tuhan ulang ayat tu 4 kali. Tengok dalam nota tu 4 kali. Bila Tuhan ulang 4 kali, Allah nak tegaskan Quran mudah untuk apa ni? Untuk diambil zikri, pengajaran. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh baca terjemah, takut terpesong. Saya nak tanya, yang baca kita bimbang takut terpesong, yang tak baca langsung terpesong ke tak? Ya Allah, pelik kan? Sebab itulah ulama membagikan ayat Quran ini kepada 4 bahagian. Ada bahagian yang semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham. Walaupun dia bukan bangsa Arab. Kalau kita baca wa aqimus salat, dirikan salat, tak faham ke? Jangan baca wa aqimus salat, terpesong makna nanti. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Jangan baca terjemahan, terpesong. Ni dah teruk lah ni. Faham tak? Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat. Jangan baca terjemahan, betulkan tajwid je, takut terpesong. Ayat syaitan. Sebab tu kata ulama, antara jarum syaitan ialah dia tak nak kita faham Quran. Baca, okey. Khatam, okey. Hafaz, okey. Taranum, lagi okey. Jangan tadabbur. Kenapa? Syaitan cukup faham. Bila kita faham Al-Quran, kita akan mendapat hidayah. Hidayah Allah bermula daripada faham. Maka dekatilah Al-Quran. Jangan dengar hasutan syaitan. Dan kita pun dah sebut tadi, berapa ramai yang bukan Islam baca Quran terjemahan, dia pula jadi pendakwah pada kita. Kita dengar tak apa yang dia ucapkan? Sekarang yang banyak pendakwah yang berdakwah pada orang Melayu bukan Islam, asalnya bukan Islam. Contoh siapa dia? Ustaz Farid Rawi, kan? Lagi Firdaus. Kemudian dia mengajar pula. Dia mengajar siapa tu? Dia mengajar siapa? Cina ke Melayu? Siapa masuk Islam dulu? Jadi sebenarnya siapa mu'allaf? Ada tak mu'allaf mengajar orang yang bukan mu'allaf? Tak ada kan? Makna kalau kita dia ajar, kita lah mu'allaf. Betul? Okey. Jadi ada Quran, orang awam baca boleh faham. Ada Quran, orang awam baca tak faham. Masa ketika itu rujuklah ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang tanya ulama, semua benda ada dalam Quran tak? Ya, ada. Okey, cuba bagi tahu pada saya cara nak buat kuih dalam Quran. Dia kata ada. Surah apa ni? Surah Al-Anbiya. Cuba baca ayat. Tuhan kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuhan kata apa? Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Kamu tak tahu buat kuih kan? Tanyalah orang buat kuih. Semua ada.
Betul tak? Wallahu alam. Jadi boleh kita baca terjemahan, tapi jangan baca terjemahan sahaja, terus berguru. Dan jangan pula berguru sahaja, selagi tak berguru dia tak baca. Contoh kita belajar tadabbur seminggu sekali, lepas tu di balik rumah tak baca juga terjemahan. Kenapa? Takut terpesong. Memang dah terpesong pun. Siapa tak baca Quran memang dah terpesong. Antara sebab manusia terpesong ialah sebab jauh daripada hidayah Allah, dan hidayah Allah ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukup lah. Apa yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap, terkesar. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz. Saya kasih kepada Ustaz kerana Allah Ta'ala. Program seterusnya menarik juga. Minum, rehat sekejap, sementara menunggu sesi putusan ilmu yang kedua. So sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih. Banyak pengajaran kita, saya percaya banyak pengajaran yang boleh dapat. Saya pun tak nak tambah lagi, takut terpesong dan sebagainya. Kita harap dapat berjumpa lagi dengan Ustaz di masa-masa yang lain. Jadi kita berhenti minum dan masuk balik pukul 11.15 ya.